فلولا بقيه بنفسي لتقم لكل غير ولني بذات أو صفة عالية والفعل في التسير ليس إلا لوحيد القهار جل وعلا وما يكن بالطبع أو بالله فذاك كفر عند أهل الملة وما يكون بالقوات متعدي فذاك بالعيون فلا تتفق لم يكن متصفا بآلة الرسول ومحمد بأنه يبدي التسلسل والدر والمستحيل مجري فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الهلول والهوى انفصال انفصال وصفة ثم معاني السبعة لغير مملك بالأشياء حياته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا وهي تبدي وأمرا فالقدر الأمر فتره فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو إله فاعل مختار والمجرب لصفاته حتما ولما عدا الآيات فلن الجسم والكلام السامي تعلق بسائر الأجسام وقدرة الإرادة تتعلق بممكنات كلها وتقوت بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها كلمة بذاته لأنها ليس بعين ذاته ثم كلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من صفات الشافعة فلما لأنه لولا يكون مصروفا بها لكان بسوى معروفا وكل ما قام به سواها فولد بفرق قد تناها والوالد مقبول لا يفتخر لغير جلا ولي مقتدر وجائز في حقه إيجاد وتقوى الإشقاء والإسعاد وما يكون فعل الصالح وجب على الإله فأساء الأدب والاجتماع برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي للوقوع جائز بفعله وفرق به دليل نقلي وسجميع الرشد بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستهيل بالجوع عليهم ودليل الكهف في أكلهم يسألون فضل ورحمة العالمين جل قول نعمة ويزم إيمان بالحساب وهشم العقاب والصواب ونسر الصراط والميزان والأرض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم أولياء والأمر والرجال ثم أولياء وكل ما جاء من البشير من كل وقت صار قد ضروري ويطوي في قمة الإسلام مقام سائر الأفهام فأسرا بالذكر من عدم ذنب بهذا الذكر على الرطب وغلب الخوف على رجاء وسلم لك بلا تنادي ودليل قامك بأوثار لك أسد الرحمة الغفار وكن على آله شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مكتوب فأمام فوق له مسلم من تسلم والقصد لنفسك مولانا ولثقل من الأبدان بالجد والقيام في الأسماء والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأسامي مرتبا لله في أوائل تقديمات كالكمال وكل بذل ربي لتقاني أنت بقدر ولا تكن مثلك بل مذل العمى أتم وهي رحيم
على النبي الهاشمي خاتم وآله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ini iqtadatil 'adatu infaqahu 'ala ma yaliqu bihi wa bihim. Wa intu in ghayah. Nah. Wa intu in ghayah, dan jika sekalipun iqtadatil 'adatu menghendakilah menghendakilah oleh adat, nah, infaqahu akan nafkahnya, ala ma yaliqu bihi di atas barang, pada sesuatu, nah, berdasarkan benda, sesuatu, barang, yaliqu bihi, layaklah dengan dia, bi aibi nafsihi wa bihim, dan dengan mereka itu ai mumawwinihi. Nah, ya wajib seorang itu menafkahi akan dia. Sekalipun begitu tetaplah dipanggil faqih. Nah, tetap dipanggil faqih. Tu karena orang panggil nafkah tu tidak memadai. Nah, karena tidak orang panggil la yaqdiru ala saddi hajatihi, tidak mampu di atas menutup ke hajatnya. Nah, dan hajat orang yang di bawah tanggungan dia. Min ghairi israfin, daripada ketiadaan berlebih-lebihan. Israf itu maknanya melampau-lampau. Bukan orang panggil dia tu tak cukup karena dia melampau-lampau, tu tak fakir gitu. Tu ada 1 juta habis 1 juta. Nah, ada 10.000 habis 10.000, tak tahu belanja berapa. Anak bini duk lapar situ. Tak cukup makan. Tak ada tempat tinggal, duk melarat. Kenapa? Karena israf. Itu tak jadi fakir itu. Min ghairi israfin, daripada ketiadaan israf. Tidak orang panggil berlebih-lebihan. Tidak orang panggil melampau-lampau. Belanjakan keuangan dia, tidak. Wala takdirin, dah hal gitu takut cuma sangat ke. Anak dia, bini dia melarat tu, tak cukup makan besar kepala pada tubuh. Kenapa? Pok dia tu bitih banyak sangat, tapi 10 sen sehari buat belanja. Nak makan apa? Celak 10 sen lepas celak Ada 10 sen. Nak makan celak dia hari. Besar kepala pok anak dia, bini dia. Kenapa? Cermat sangat. Tu tidak gitu. Wala taktirin ay min ghairi taktirin. Wala taktirin ay min ghairi taktirin. Tidak, bukan daripada ketiadaan bercermatan. Atau berjimatan. Berjimat pun boleh, bercermatan pun boleh. Tu kita kata dia tu duit banyak.
Apa duk lapar sangat. Nah, tak boleh nak menutup hajat dia. Hajat orang-orang hak wajib dia menafkahinya. Dia belanja RM1 sehari untuk diri dia, keluarga dia. Nak makan apa? Karipak je lah. Karipak tu bagi 3 pula. Ni. Dia separuh. Bini dia sikit. Anak dia sikit. Kalau cobek sikit orang gitu. Cuma sungguh-sungguh. Tu tak boleh. Orang tak boleh untuk pakai tu. Pakainya dia, pakai abahmu, titip lambak lebih. Tapi tuai tu cuma dah. Kedekuk hangit. Tu Haji Bakhir. Tak jadi tu. Dah. Mana misalnya kaman yahtaju, seperti mereka yang berhajat dalam kehidupannya asyarata darahima. Dia dalam sehari ini dia berhajat kepada 10 dirham. Untuk keperluan hidup dia tu dia perlukan 10 dirham. Supaya perut dia kenyang, perut anak bini dia pun kenyang, orang hak wajib dia tu nafkah kenyang. Tu boleh orang panggil bayar rumah, tempat tinggal. Baju apa boleh pakai anak bini, cukup untuk menutup aurat. Wala yajidu, padahal tidak mendapatilah ia akan 10 dirham tadi illa dirhamaini, melainkan 2 dirham aja. Dia perlu belanja sehari ini 10 dirham. Hak dia rapaknya berapa? 2 dirham aja. Tu pakai tu. Au salasatan, ataupun dia rapak 3 dirham saja. Itu pun termasuk pakai juga. Kata 3 ni alama di atas pendapat qalahu yang telah diberkatalah akan dia barang, yakni pendapat al-Muhamili. Bukan Mahalli dah, al-Muhamili. Syekh Muhamili. Au arba'atan, yang atas berkata au salasatan. Tu dia hanya berhajat pada 10 dirham. Dalam sehari itu dia belanja anak bini dia tu 10 dirham dia kena ada dalam poket dia. Untuk memenuhi orang panggil hajat diri dia, orang-orang yang wajib dia nafkah. Tapinya dia tak dapat 10 dirham, melainkan arba'atan, mereka 4 dirham je. Tapi kalau kata 4 dirham ni alama di atas pendapat qalahu yang telah diberkata akan dia barang, yakni pendapat al-qadhiyu oleh qadhi Husainun, oleh qadhi Husain. Qadhi Husain ni masyhur dalam mazhab Syafi'i. Bila itlaq qadhi itu kena ke qadhi Husain. Mazhabnya Syafi'i, tapi akidahnya cenderung Mu'tazilah lah. Itu supaya hidirah. Tidak ada dalam mazhab Syafi'i ini timbulnya mujassimah. Tapi kalau Mu'tazilah tu ada. Antaranya qadhi Husain. Qadhi Husain ni qadhi ni dalam mazhab Syafi'i. Hingga kalau itlaq qadhi kembali kepada qadhi Husain. Dalam mazhab Syafi'i hebatlah qadhi Husain. Tapi dalam bab akidah dia tu agak orang panggil cenderung pada Mu'tazilah. Tu. Jadi mujassimah ni yang tak lahir daripada grup ulama-ulama mazhab Syafi'iyah, tidak ada. Tu maka kerana itulah bab qadhiyatut takfir dalam bab mujassimah tu kita orang mazhab Syafi'i ni agak ringan sikit. Kita serupa mazhab Hambali. Kerana mazhab Hambali itulah lahirnya orang panggil mujassimah tu. Daripada Qadhi Abu Ya'la. Orang dahulu lagi daripada Ibn Taymiyah, kemudian diteruskan oleh Ibn Taymiyah, diterus lagi oleh anak murid dia. Kemudian turun sampai ke Muhammad bin Abdul Wahhab yang mendakwa mengikut mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, tapi akidahnya ikut mujassimah. Maka kerana itu fatwa-fatwa daripada mazhab Hambali tentang mujassimah tu agak kerah. Kenapa? Terlahir daripada grup ulama-ulama Hanabilah, fok mujassimah ni setengahnya. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i tak ada. Ni Qadhi Husain ni antaranya Mu'tazilah, tapi mazhabnya Syafi'iyah, qadhi dalam mazhab Syafi'i. Kalau tak silapnya kita lagi cek tengok. Kalau tak silapnya begitulah. Jadi tu orang panggil faqih. Jadi capur dah kita duk sebut dah faqih termasuk juga kita orang mengaji agama ni layak dapat orang panggil zakat di atas nama faqih. Kenapa? Kerana kita tu bersibuk dengan mengaji, masyhur dengan
benda hak berkepentingan tidak hanya kepada manfaatnya diri kita tapi awam untuk seluruh orang Islam. Itu kita baca dah gitu. Baik. Wal miskin. Nah, kal fakiri wal miskin. Itu. Seperti dalam Al-Quran sebutlah. Nah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Tapinya zakarul musannifu minha itsnaini faqat. Telah menyebut oleh musannif daripada lapan asnah tu hanya dua saja. Mana kal fakiri wal miskin. Seperti fakir dan miskin. Kalau gitu miskin dengan fakir ni beza, okey? Beza. Kita tengok dulu hak dia awak mari, lepas tu kita hatut tengok dengan kita boleh tutul lah lagu mana. Jadi kalau fakir itu malam yaqdiru ala saddi hajatihi. Mereka yang tidak mampu di atas menutupi akan hajatnya. Tak mampu nak menutup ke hajat dia. Dengan harta dan usaha yang halal yang layak dengan dia seorang. Apa hajatnya? Daripada makanan, pakaian, tempat tinggal dan sekalian barang hak tak dapat tidak daripada barang tersebut bagi dirinya dan bagi orang hak wajib dia nafkah. Yang mana wajib atas dirinya menafkahkan akan dia, tidak pada orang lain. Sekalipun menghendaki oleh adat akan nafkahnya itu di atas barang layak dengan diri dia dan diri orang yang wajib nafkah olehnya. Itu orang panggil miskin. Kalau gitunya itu orang panggil fakir. Kalau gitu miskinnya lagu mana? Wahwa dan ia al-miskin. Wahwa dan ia al-miskin. Miskin ni ialah man mereka. Qadara yang mampulah ia man tadi itu ala saddi hajatihi. Dia mampu di atas menutup kehajatnya. Bolehlah perut dia tu kenyang. Wa hajati mumawwinihi, dan menutup kehajat orang yang wajib dia nafkah akan dia. Tu. Apa hajatnya? Bayang pada kata hajat. Min mat'amin, daripada makanan, wa ghairihi, dan lainnya. Apa lainnya? Bayang pada kata ghairihi, mimma marra, daripada barang yang telah lalu. Mana? Malbasin wa maskanin wa sa'iri ma la budda minhu. Daripada pakaian, tempat tinggal dan sekalian barang hak tak dapat tidak daripadanya barang lah. Dia boleh. Dia boleh menutup tu bimalin. Saddi tadi, menutup hajat tadi tu bimalin dengan harta. Wow, bikasbin halalin, atau dengan usaha kerja pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang halal laikin yang layak bihi dengan dia, dengan seorang tu. Walakin akan tetapinya la yakfihi, tak memadu. Setakat tutup tu boleh, tapi tak madalah. Tak cukup, itu maksud. Walakin sungguh pun kata qadaru ala saddi hajah, mampu nak menutup ke hajat, tapi dianya la yakfihi, tak memada, tak cukup. Faham tak? Tu tak cukup. Kalau kita kata kat sepatut kita makan nasi tu 2 pinggir lah, tapi sepinggir ya. Kalau makan 2 pinggir lagi, anak bini tak boleh nak makan lah. Tu jadi kalau duk makan sepinggir seorang, boleh tak? Tutup dah hajat. Tutup dah hajat. Orang panggil tak gelepar dodeh lapar lah. Tapi cukup tak? Tak cukup. Tu. Kalau pada ayat duk makan pondok ni bukan setakat tak cukup, lebih pula nanti ni. Mungkin dayak sore lah semua lah. Itu. Bakar lah. Tak usah dia buat ayat KFC ke mana ni. Celup tepung ke mana. Bakar tak usah ni. Bakar ya. Lebih tak mau dah. Tahu dah. Jimat ge, masya-Allah. Walakin la yakfihi, akan tetapi sungguh apa kata mampu di atas menutup ke hajat, tapi tak memada, tak cukup.
Tutup tu tutup tapi tak cukup. Nah itu. Mana misal kaman yahtaju asyaratan, seperti mereka yang berhajatlah akan 10 darahimah lah contohnya. Dia berhajat akan 10 dirham, fayajidu, maka didapatkan dia sama niatan akan 8 kita kata. Nah, au sab'atan atau 7. Nah, dia sepatut belanja dalam sehari ini 10 dirham, tapi nya dapat 8 dirham atau 7 dirham je. Ada. Tu. Cuba tengok. Muka surat berapa dah? Muka surat 73. Kalau kita tengok kitab buyak ni sedap sikit. Dan ada pun miskin yang mustahiquz zakat itu. Iaitu miskin yang berhak makan duit zakat ni ialah barang siapa yang ada baginya harta, atau usaha yang halal lagi layak dengan dia, ada hijanya, pekerjaan pun halal layak dengan dia. Nah, tetapinya walaupun ada harta, hija pun ada, tiada memadai akan belanja diri seorang dan belanja mereka yang wajib atasnya seorang itu nafkah akan mereka itu. Tu tak cukup buat belanja. Nah, anak tu orang panggil kena makan nasi 3 pinggir. Baru senyap, barulah orang panggil tak gelepar dodeh-dodeh. Oh, boleh makan sepinggir setengah ya. 2 pinggir contoh. Cukup tak? Tak cukup. Tapi mati dah, kebulu tak? Tak kebulu, muka boleh makan. Orang panggil kebulu tu tak boleh makan rekau. Tu hak fakir tu. Hak sebelum ni. Mana? Tak ada harta, tak ada hijau hak halal, hak layak bagi dia. Tu orang panggil fakir tu. Ada hijau tu. Miskin ni hijau ada, tapi tak cukup. Ini tak cukup. Tu bila dia wajib nafkah tu pada masa yang tinggal daripada umur yang ghalib. Umur yang ghalib ni ada dia menyata ni kalau tak silap dalam ni. Umur yang ghalib mana? Mana ada tak? Jumpa tak? Tu belakang tu 74 ada. Tengok belakang. Ada. Dan diketahui pula hanya diberi zakat akan fakir dan miskin yang tiada tahu berusaha dengan kepandaian dan tiada tahu berniaga sekira-kira cukup akan belanjanya di dalam masa yang tinggal daripada umurnya yang ghalib. Atahan. Adapun qadar, ni orang panggil dhabit umur ghalib ni nak tahu mana umur ghalib. Umur ghalib ni umur hak setara mana nak zakat. Lama hidup sampai 200 300 tahun pun duk ambil zakat situ. Ni orang panggil umur hak ghalib pun ada dhabit dia. Adapun qadar umur yang ghalib itu iaitu 60 tahun hingga kepada 70. Itu umur ghalib tu. Tu siapa akan 60 ke 70. Dan dikira-kirakan 60 itu aula. Kerana ia 60 itu masuk ia dalam 70. Inilah kata umur ghalib ni 60 ke 70. Sampai situ lah. Atas pada tu bukan umur ghalib dah. Inilah umur ghalib yang dirabit ke 60 hingga ke 70 itu yang dimuktamad, yakni dhabit atau qadar umur ghalib yang dimuktamad oleh Syekh Ramli. Atau 70. Ataupun 70. Ambil atas lagi 70. Tak usah 60 ke 70 lah, pakai 70 tu. Kerana apa 70? Kerana memeliharakan bagi orang yang mengambil zakat. Kita ambil orang panggil 70 lah, tua lagi. Tapi kata kil 80, ada juga kil. Jadi umur 80 tu kalau pergi jabat zakat nak ambil zakat pun jangan duduk marah lah, ada kil. Kerah juga kulit kitab ni kalau umur 80 dia rembah kitab ni ni. Kata kil 80. Lama pegawai zakat kata tengok IC pak cik. Kata pak cik 80 dah. Ini boleh harga panggil ambil zakat ni 60 ke 70 ya. 80 ni bukan umur balik patut pak cik mati dah.
Wajib tu buka kitab ni ngebah atas kepala orang jabat zakat. Kata K itu 80 ada lagi tu. Kata K boleh pakai. Dan kata K 90 dan kata K 100 dan kata K 120 dan 3 qaul ini dhaif lah. Walau dhaif pun boleh pakai. Sebab tu amari ngatil. Kerana sirak tadhaif. Dan jika ia lebih daripada umur yang ghalib diberi tiap-tiap tahun qadar setahun juga, maka dan jika ia lebih daripada umur yang ghalib, lebih dari umur ghalib, kita kata 80 ataupun kita kata 130 lah, moga kita rai belaka right ni. Kita ambil habis KK tadi. Sebab K kata 80, 90, 100, 120. Nah, kita kata dia ni umur 140 lah, 130 lah. Lebih daripada habis dah pendapat-pendapat ulama umur ghalib. Diberi tiap-tiap tahun qadar setahun juga. Beri juga, bukannya hamba tubik daripada pejabat zakat yang ni. Nah, qadar boleh hidup setahun lah. Tu jangan doa pak cik umur 140 dah. Mungkin 240 baru pak cik mati kau. Ui zakat 240 boleh hidup. Jangan. Nah. Tu. Maka jika ada umur fakir atau miskin itu 40 tahun umpamanya. Dia umur 40. Nescaya adalah yang tinggal daripada umur ghalibnya daripada fakir atau miskin tadi 20 tahun. Nah, betul tak? Nah. Tu 20 tahun lagi lah. Sebab apa? Kalau kita ambil 60. Fakir miskin tu umur 40 dah. Dia pergi pejabat zakat nak minta duit. Saya fakir ni, saya miskin ni. Contoh. Jadi umur ghalibnya apa? Tinggal lagi 20 tahun lagi lah. Jadi pejabat zakat tu, dia boleh bui orang panggil duit zakat tadi tu qadar umur 20 tahun. Boleh. Tu bukan wi beras kapik gitu ya, bukan. Wi harta orang panggil boleh hidup 20 tahun lagi lah. Kenapa? Baki lagi tinggal 20 tahun. Kalau ambil pendapat 60 tahun. Tengok. Dan demikian lagi dikatakan yang lebih daripada 40 atau kurang daripadanya. Kita kata umur orang fakir miskin yang minta duit zakat tu 30. Berarti ada baki berapa lagi umur dia? Umur ghalib. Ada berapa lagi? Ya, kita ambil atas 60 dulu, atas muktamad. Ada berapa lagi baki dia? Umur dia 30. Umur ghalib dia ada berapa baki? Ada 30 lagi lah. Kata apa Amdi? Dapat muktamad Imam Ramli 60. Nah, 60 hingga ke 70. Nah, 60 lah maksudnya. Jadi tinggal berapa lagi? 30. Jadi orang zakat, amil zakat tu kena bagi duit zakat tu qadar belanja umur 30 lah. Nah, tu 30 tahun. Bukan wi beras kapik. Wi beras kapik beratmu. Nah. Tu. Demikian lagi dikatakan yang yakni umur yang lebih daripada 40 atau kurang daripadanya daripada 40, maka diberikan dia asnaf fakir dan miskin itu akan zakat qadar demikian itu. Mana? Qadar umur ghalib itulah. Tu maka diberikan dia asnaf fakir dan miskin ni akan zakat qadar demikian itu pula juga. Tu. Gitu boleh. Maka hendaklah dibelikan dengan izin imam akan umpama kebun atau rumah atau lain daripada keduanya yang memadai sewanya atau harga buah-buahan yang di dalamnya akan belanjanya di dalam masa yang tinggal daripada umurnya yang ghalib supaya kaya ia dengan dia daripada zakat dan dimilikinya akan dia dan diwarisi ia daripadanya kerana maslahat yang kembali ia kepadanya dan kepada segala mustahiknya yang tinggal
Inilah pada fakir dan miskin tiada tahu berusaha dan berniaga dan berniaga dan kepandaian. Adapun jika tahu ia berusaha atau berniaga, maka diberikan dia daripada zakat akan pembeli alat kepandaian, dan jikalau banyak sekalipun maka hendaklah dibelikannya dengan dia dengan izin imam akan alat yang tersebut. Dan jika ia tahu kepandaian lebih daripada suatu dan adalah tiap-tiap satu daripada yang memadai, ia nescaya diberi akan dia pembeli alat yang terkurang. Dan jika memadai, artinya kalau baca ni, artinya zakat ni bukan hanya untuk butuh lah dah, untuk cukup perutnya, bukan ni, kaya, supaya dia jadi kaya pula ni. Dia pula boleh buat keluar zakat, faham tak? Dia boleh mewarisi pada anak cucu cicit dia pula kebun, tanah, rumah, apa. Itu tujuan zakat Nah, tu lagu tu. Tapi tak jadi lagu tu lah. Nah, bagi duit zakat tu supaya ngepin pilihan raya. Nah. Itu. Dan ada pun yang tahu berniaga, orang yang tahu nego. Dia fakir, dia miskin, tapi dia tahu nego. Maka hendaklah diberi modal akan dia daripada zakat sekira-kira memadai labanya. Laba ni mana untungnya akan belanja di dalam masa yang tinggal daripada umur yang ghalib dengan adab umpamanya. Dan jika ada ia mempunyai kebun yang tiada cukup faedahnya apa tu? Kifayah di dalam masa itu, hendaklah ditambahi daripada zakat pembeli barang yang menggenakkan dia. Banyak tu. Tak apalah. Kita akan lalu juga tu insya-Allah. Tu kita akan lalu pula tu. Tapi nak cerita katanya duit zakat, bayar zakat tu bukan orang panggil untuk lepas gitu ya. Atau esok minta pula. Bukan gitu. Bahkan untuk mengkayakan seorang hak fakir tadi tu. Sehingga dia tu pula lepas daripada status fakir miskin, dia pula orang panggil boleh buat keluar zakat. Tengok. Dia pula boleh sedekah dan sebagainya. Habis itu. Kembali tak dia. Tengok miskin. Mana dia? Tu umur yang ghalib. Tu seperti orang yang berkehendak akan belanjanya 10 dirham, maka tiada ada pada seorang melainkan 7 dirham atau 8 dirham. Yang tiada memadai akan dia 7 dirham, 8 dirham tu belanjanya yang layak dengan halnya daripada pakaian dan makanan, dan rumah tempat kediaman dan barang sebagainya daripada barang yang tiada seperti yang telah terdahulu sebut pada takrif faqih. Maka kerana inilah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya'i Ulumiddin, terkadang seorang memilih ia akan 1000 padahal dinamakan ia faqih. Dia ada 1000 dirham tapi faqih. Dan terkadang tiada memilih ia akan suatu melainkan kapok dan tali padahal ia dinamakan kaya. Tu apa? Dah 1000 pun tak cukup. Tak cukup lah macam pak kita ni. Banci menyatakan orang panggil kos kehidupan orang panggil kita di Selangor ni. Orang yang bergaji 3000 miskin. Gaji 3000 tu miskin sebab belanja banyak. Minyak tu, makan gapo mahal dan semua sekali. Sewa tempat tinggal pun mahal. Miskin mana? Gaji 3000 miskin. Banyak dah. Banyak apa tengok belanja kat mana dak ni. Kos pembelanjaan tempat demo dengan tempat kawan lah. Hak ni duk kapung je. Ada kapuk, ada tali duk eret beruk. Kaya dah. Apa? Ada kos belanja setara mana? Dan tiada menegahkan nama miskin itu oleh seorang yang ada rumah tempat duduknya. Kata ada rumah miskin kat mana? Tak tegah. Dan pekakah rumahnya berpatuk dengan halnya dan pakaian. Jikalau beberapa salinan sekalipun banyak. Demo miskin kat mana? Pakaian soal mari penuh ni. Tu ada rumah tempat tinggal ke apa. Kakak rumah banyak. Miskin kat mana? Tak menegah nama miskin tu. Tu. Sebab apa? Sebab dipakainya pada setengah ketika bukan duk pakai belaka. Baju dalam soal mari tu pakai belaka.
Ndak. Tuh. Dan khodamnya dan alat pegawai pekerjaannya dan beberapa kitab dan lainnya seperti yang telah tersebut kenyataan pada fakir itu pun tak menegah nama miskin. Tetap juga dipanggil miskin. Kita banyak ustaz. Jual-jual ni ustaz kaya. Mana boleh itu? Tetaplah miskin. Tetapi tiada dinamakan miskin orang yang ada yang memberi nafkah akan dia. Tak nama miskin lah. Tapi nafkah yang mencukupi lah. Seperti bapaknya beri nafkah ke dia, atau neneknya, atau anak. Kita tahu mak dia tu tak ada miskin. Anak dia hak beri nafkah, tak nama miskin. Dapat dia. Dan cucunya atau suaminya. Kerana kaya ia dengan nafkah itu, dengan sebab nafkah anak, suami hak beri, tak kena miskin dah tu. Maka tiada harus mengambil zakat daripada bahagian fakir dan miskin. Tetapi harus bagi yang memberi nafkah dan orang lain memberi zakat dengan jalan yang lain. Seperti diberi atas jalan mu'allafah. Jika ada ia mu'allah lah, tu kait. Atau jalan berhutang jika ada ia seorang itu berhutang, atau jalan ibn sabil, atau lainnya jika ada ia sifatnya. Tu kait belaka tu. Kait belaka tu. Semata-mata nak bagi zakat atas nama fakir miskin, tak boleh. Melainkan mopok dia tu mu'allah, boleh lah atas nama mu'allah. Atau mopok dia tu gharimi, buta, boleh lah. Ataupun sabi, ibn sabil, boleh lah. Itu pun dengan syarat-syarat lain tak. Maka diketahui daripada demikian itu bahawa harus bagi bapa atau anak memberi zakat kepada anaknya yang wajib nafkahnya. Harus Atau kepada bapaknya demikian juga harus juga. Dan suaminya memberi kepada isterinya, tapi atas jalan yang lain daripada fakir dan miskin. Tak boleh. Atas nama fakir miskin tak boleh bah. Tak? Itu gini contoh. Ayah kita. Fakir miskin, fakir atau miskin, ayah kita. Maka kewajipan menafkahi dia tu siapa? Siapa wajib nafkah ayah kita? Siapa? Kita sebagai anak. Wajib atas kita nafkah. Tiba-tibanya duit kita tu ada orang panggil lebih, muka kita kaya kan? Ada orang panggil nisab, ada lebih, wajib bayar zakat. Boleh tak kita nak ambil zakat kita tu bayar kepada mak pak kita hak fakir miskin tadi tu atas nama asnaf fakir miskin? Boleh tak? Boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Mana boleh? Melainkan mak pak kita tu ada bersifat dengan asnaf hak lain daripada fakir miskin. Mana? Pak kita berhutang. Al-gharimi. Boleh? Atau pak dia tu kafir lah. Bukan pak kita lah tu. Pak dia tu kafir dulu. Masuk Islam tu kita kata ada keluarga tu dulunya anak dia masuk Islam. Dia pun buat anak dia. Jangan klik rumah gitu gini. Anak dia pun sebatai kera anak dia Islam lah. Usaha jadi kaya, pai bik liu kaya tu. Tiba-tibanya mopok hak kafir tadi tu, anak-anak dia pula hak tinggal dia. Pakailah dia miskin. Akhirnya anak ni pun kelik anak Islam tadi. Dia tahu kata mak pak dia sesak dalam ni siai ke mak pak dia. Dialah hak nafkah ayah mak pak dia. Nafkah mak pak ayah dia. Moga wajib atas dia sebagai anak. Lepas tu bila begitu hidayah pun masuklah dalam diri mak pak dia, masuk Islam. Dia kata nyesal aku hina mula. Lah ni hak cara aku mula. Ni anak aku hak masuk Islam ni lah. Duk cara aku anak aku hak orang panggil kape-kape supaya aku mulanya duk jadi tokai judi situ, tokai arak sini, tak ada cara aku. Contoh. Ginilah. Ayah ngamuk masuk Islam lah. Sebab apa? Sebab mung dah ada baik dengan aku ni. Maka boleh tak duit zakat dia tu bagi kepada mak pak dia? Boleh atas nama asnah mu'allafati qulubuhum. Bukan atas nama asnah fakir, bukan. Tak boleh. Tu atas jalan yang lain daripada fakir dan miskin. Ini dhabit molek ni. Ini kerak kali orang tanya soalan ni. Banyaklah orang tanya soalan lagi ni. Duit zakat saya ke ustaz? Mak pak saya tu miskin tu boleh tak saya bagi? Atas nama fakir miskin. Tak boleh.
Karena mau apa awak tu wajib awak kena tanggung. Nah, mencukupkan orang panggil keperluan dia. Nah, kebutuhan dia, keperluan dia. Nah, tu ni. Tu. Tu tengok. Maka diketahui yang demikian itu bahawa harus bagi bapa atau anak memberi zakat kepada anaknya atau bapaknya yang wajib nafkahnya atau kepada bapaknya, demikian juga dan suaminya memberi kepada isterinya harus, tapi atas jalan yang lain daripada fakir dan miskin. Jangan awak tidur jangan masa ni. Lama jawab boleh kata dah mau pok cik miskin kan wui lah tanah fakir miskin. Jangan. Tu. Jika ada pada mereka itu berhutang, kau contoh, bini kita berhutang. Kita ada duit zakat lebih. Ada duit zakat lah, tak kira ada lebih kedaknya. Maka boleh tak kita beri duit zakat tu kepada bini kita? Boleh, tapi bukan atas jalan fakir miskin. Lepas tu sebagai untuk dia bayar hutang. Bila bayar hutang berapa? Contoh kita kata hutang 10,000. Maka wajib kena wui 10,000 je, jangan ada wui lebih-lebih sangat. Ni duit abang wui lebih sikit. Sayangkan fakir abahmu pakai aku duk tanggungmu ni bodoh. Tu mu ni aku duit zakat ni bukan sebab mu fakir. Mu pergi bayar hutang boleh, mu jenak mu pergi hutang 10,000 lagi. Boleh. Wui 10,000 sebab apa? Bayar hutang. Atau Ibnu Sabir. Ikutlah orang panggil musabir. Atau muallafah. Tetapi jika ada muallafah, jangan diberi akan dia zakat daripada bahagian muallafah melainkan sekadar yang tiada jadi kaya dengan dia. Jangan duit siapa kaya jangan. Kalau dia tu muallafah jangan duit siapa kaya jangan. Jangan melainkan sekadar yang tiada jadi kaya dengan dia yang menggugur atasnya nafkahnya. Jangan siapa tahap tu jangan. Bui koda-koda orang panggil tidak menggugur nafkah dan tidak menjadikan dia tu kaya. Jika ada muallafah itu wajib nafkah atasnya. Demikian lagi dikatakan Ibnu Sabir, diberi akan koda yang berkehendak yang lain daripada yang wajib atasnya nafkahnya. Sama juga. Ya tu sebabnya orang panggil atas dengan fi. Nanti ni wa fir riqabi wa aqa. Tapi muallafah tadi tidak atas dengan fi pun. Cuma jangan siapa kau orang panggil gugur, orang panggil kewajipan nafkah. Zakat tu siapa kaya-kaya sungguh. Jangan. Dan jikalau tiada memadai isterinya nafkah suaminya sebab apa? Ia suami. Atau sebab banyak makan isteri. Dan jikalau tiada memadai, tak cukup isteri seorang itulah akan nafkah suaminya. Tak cukup tu sebab apa? Tak cukup. Tok kau ngadu ke tok kau di sama, tak cukup. Tok laki kita win nafkah tak cukup. Sebab apa? Sebab papa ia suami. Tok laki tu orang panggil papa. Atau tok laki tak apa, kaya tok lakinya, apa tak cukup lagi? Sebab banyak makan isterinya, isteri suami yang lebih daripada adat seumpamanya. Ni. Patutnya orang panggil golik-golik makannya 3 pinggir ya. Ataupun 4 pinggir lah. Kita kata makan pagi sepinggir. Makan tengah hari 2 pinggir. Makan malam sepinggir. Tu boleh lah 4 pinggir. Bini dia 10 pinggir. Berat ni tu kau dia ya. Apa jenis manusia tahu lebih pada adat makan. Makan isterinya lebih daripada adat seumpamanya. Maka harus isteri itu mengambil zakat sekadar yang mencukup kifayah nafkah suaminya juga. Harus. Tu boleh dia ambil zakat tu, tapi orang panggil mencukup kifayah, cukup kifayah nafkah suaminya juga. Mana kita kata suami napui 7 dirham. Tapi dia ni perlu 10 dirham. Maka boleh ayah ambil 3 dirham lagi. Nak jadi cukup 10 dirham. Tak? Sekadar 3 dirham tu ya. Jangan nak ambil lebih. Sebab 7 dirham tu laki widah secara atas jalan nafkah. Tak? Tu. Dan jika gaib suami yang ngaib. Dan jika gaib suami daripada negeri isterinya. Tu laki dia ni halimunai kali. Gaib. Hilang. Tu. Kita kata tu bini dia duduk Sungai Buloh. Tu laki dia tak ada Sungai Buloh. Gaib duduk mana tak tahulah. Dan tiada ada bagi isteri harta.
Isteri dah ada duit, dia tok lelaki raik, pergi musafir ke mana tak tinggal duit kau bini. Nah, buat belanja ke apa? Pakai raik yang gitu ya. Dan padahal lemah ia isteri daripada berutang akan nafkahnya. Tu lemah lah dia nak pergi buta. Orang panggil nak cari orang panggil hijau ke apa isteri, maklum lah. Kalau gitu nescaya haruslah baginya isteri mengambil zakat harus. Dan sunat bagi isteri memberi zakat bagi suami, boleh sunat. Dan jika ia nafkahkan pula akan dia oleh suaminya sekalipun. Dan jika ia nafkahkan pula akan dia isteri oleh suaminya sekalipun. Gitulah. Dan sunat bagi isteri memberi zakat bagi suaminya. Sunat, boleh. Dia kata isteri dia tu orang panggil businessman. Nikah dengan apa? Dengan orang panggil daun muda, pucuk muda, duk ngaji je. Nikah hari dia. Nikah hari dia. Ada satu orang hamba Allah Taala tu businessman, dating kaya dah. Umur 50 lah. Datuk pindah tu. Tu nikah dengan Khidr tu duk ngaji pondok lagi. Maka sunat bagi isteri dia beri zakat pada suami dia. Dan jika ia apa ni? Dan jika ia isteri nafkahkan pula akan zakat tu oleh suaminya sekalipun. Gitu ke? Jangan tengok molek domeh. Betul tak? Dan jika ia suami nafkahkan pula akan isteri, gitu ke? Sekalipun. Payah tu akan dia. Ia belaka, tak tahu marjek kat mana. Dan jika ia suami, ia isteri. Dan jika ia isteri lah ni. Nafkahkan pula. Dia beri zakat. Lepas tu dia pula nafkahkan. Akan dia. Tak kena tu. Dan jika ia suami nafkahkan pula akan zakat oleh suaminya isteri sekalipun. Lagu tu. Maknanya duit zakat tu bini Khidr tu wilah ke Khidr. Pak Khidr pula nya pergi nafkah pula kata. Sayang nak belanja apa? Aduh ya. Padahal duit bini dia dah tu ni. Sekali pun gitu tak apa. Boleh, tak ada apa. Ketahui olehmu bahawasanya adalah orang miskin itu terlebih baik halnya daripada fakir. Maka kerana inilah berlindung oleh Rasulullah SAW daripada orang fakir dan memohonkan miskin dengan sabdanya Nabi SAW, Allahumma ahyini miskinan. Tu Nabi itu dia suka kepada miskin, sehingga Nabi itu doa, Allahumma ya Allah Tuhanku, ahyini, hidupkan akan daku miskinan. Hal keadaan miskin. Tapi Nabi tak doa fakir. Nak fakir kena berlindung tak? Kena berlindung, minta berlindung dengan Allah Taala tak daripada fakir? Tak berlindung tak? Allahumma inni a'udzubika min fakri. Ada tak? Apa doa tu? Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl wa na'udzubika. Tak ada tu. Tapi ada doa rasanya, Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya Allah, lindungilah aku daripada kefakiran. Karena kadatil faqru antakuna kufran. Kalau tak silap, ada lagu. Tapi kalau miskin, Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Baik, habis. Wa in malaka nisaban, dan jika sekalipun memiliklah ia seorang miskin itu nisaba akan nisab au nusuban, ataupun berapa nisab sekalipun tetaplah dia tu miskin. Habis itu.
wa muttasifin bi sifati kaunihi ghairu hasyimiyyin wala muttalibiyyin. Itu. Lagi pula syarat dia. Seorang yang nak menerima zakat ni selain daripada dia tu asnah yang 8, salah satunya fakir atau miskin. Selain daripada tu mesti dia merdeka, kamilul hurriyah, dan muslim. Selain daripada tu pula wa muttasifin, dan bersifatlah seorang yang nak orang panggil makan zakat tadi tu bisifati, dengan satu sifat kaunihi, keadaannya, keadaan siapa? Ai akhiziz zakati, keadaan orang yang mengambil duit zakat tu. Tu mestilah dia bersifat ghairu hasyimiyyin wala muttalibiyyin. Dia bukan daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dia tak boleh orang panggil Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Tak boleh keturunan Syarih, Said tak boleh. Tu kalau dia keturunan Said, Syarih, maka dia tak boleh ambil duit zakat. Tak boleh. Wa in mana'u haqqahum min khumusil ghanimati wal fai'i. Tu in ghayah pula. Dan jika sekalipun tertegaklah mereka itu akan hak mereka itu daripada humus 1/5 daripada ghanimah. Ghanimah ni harta yang ditinggal oleh musuh selepas daripada perang. Wal fai'i dan fai'. Fai' ini harta hak ditinggal oleh musuh sebelum daripada peperangan. Itu fai'. Tu. Ghanimah ni harta hak ditinggal oleh musuh selepas perang kalah pak lari tinggal habis harta. Tu harta tu dipanggil ghanimah. Kalau tak ada perang lagi cuda dah sini. Tinggal habis harta dia panggil harta fai'. Harta fai'i. Baik. Siapa seperti ini orang panggil seumpama hamba-hamba yang dibebaskan oleh sayyid. Maula dia panggil, maula sayyid. Maula ni mana orang hak dibebaskan oleh sayyid. Orang hak dibebaskan oleh sayyid, dia pun tertegah daripada ambil zakat. Lepas tu dia boleh tak khumus daripada ghanimah atau harta fai'? Tak boleh. Khumus pun tak boleh. Apa dia tak boleh khumus? Sebab dia bekas hamba tuan dia. Tuan dia siapa? Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Maka supaya membezakan di antara sayyid dan bekas hamba, maka hamba tu tak boleh terima khumus daripada ghanimah dan fai'. Tak boleh. Patut kalau gitu, hamba tadi tu maula bagi Bani Hashim dan Muttalib boleh lah duit zakat. Tak boleh juga. Sebab apa? Sebab dia tu dibebaskan oleh sayyid dan syarih. Bani Hashim, Bani Muttalib. Tu lagi ada hadis Nabi SAW. Maulal qaum laki ada. Mana tu mana hadis Nabi ada tak? Tu maulal qaumi minhum. Maula bagi satu kaum itu termasuk daripada mereka itu. Maula ni maknanya hamba hak dibebas. Faham tak? Hamba hak dibebas. Kita kata Hasan Hussein tu, kita ambil Hasan Hussein lah senang tu ni. Tu. Sebab orang panggil kalau mazhab kita Syafi'i, ahlul bait fi maqamiz zakah, Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib. Dua. Kalau Imam Malik, Banu Hashim saja. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, Banu Abdul Muttalib saja. Kalau Imam Abu Hanifah, lebih spesifik dia bagi. Lebih khusus. Mana? Alu Ali, keluarga Sayyidina Ali saja. Alu Ja'far, keluarga Sayyidina Ja'far. Lagi? Alu Uqil, keluarga Sayyidina Uqil bin Abi Talib. Alu Abbas, Ali Abbas, keluarga Sayyidina Abbas. Alu Haris, keluarga Sayyidina Haris bin Abdul Muttalib. Lima ni. Itu pendapat Imam Nu'man bin Sabit, mazhab Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah lah Nu'man bin Sabit tu. Lima tu saja. Tapi kalau mazhab kita Syafi'i, Bani Hashim, Bani Muttalib. Kita kata gini lah. Hasan tu, hatta Sayyidina Husain atau Sayyidina Hasan tu ada hamba. Kemudian dia memerdekakan hamba dia, maka hamba dia tu maula dia panggil. Maka hamba Hasan atau Husain merdeka tu sama dengan mereka juga. Apa? Yakni termasuk di kalangan syarih Said juga.
Tertegah dapat duit zakat, tertegah. Lepas tu boleh tak khumus? Tak boleh. Khumus tak boleh tak? Nak tukar mana khumus tak boleh? Duit zakat tak boleh. Khumus tak boleh sebab nak membezakan di antara sayyid dengan bekas hamba. Penghulu dengan bekas hamba nak jadi ada martabat beza. Nah, duit zakat tu tak boleh nak akal ke? Kerana dia tu termasuk di kalangan sayyid juga sebab dimerdekakan oleh sayyid oleh syarif. Itu. Habis itu. Kenapakah tidak boleh seorang Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib makan duit zakat? Liqaulihi, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hazihi sadaqati, sesungguhnya ini zakat-zakat ini, sesungguhnya zakat-zakat ini, gitu. Sedekah sini maknanya zakat-zakat. Inna hazihi sadaqat, sesungguhnya ini zakat, ini sedekah ni, ini zakat. Innama hanya sonya ialah sedekah tu ausakhun nasi, daki-daki kotoran daripada manusia. Nah, tu. Bila daki-daki kotoran daripada manusia, wa innaha, dan sesungguhnya daki-daki kotoran manusia ni la tahillu, tidak halal lah ia li Muhammadin, untuk diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak layak dengan kedudukan syarif, kedudukan syaraf, kemuliaan Nabi. Nah, tu kedudukan Nabi tu raja-raja, penghulu-penghulu, orang-orang kehormat, makan hak bagai-bagai lebih-lebih daki-daki manusia. La tahillu li Muhammadin, tidak halal untuk diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala li ali Muhammadin, dan tidak halal juga untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu, meriwayatlah akan dia ini hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Habis itu. Kita berhenti situ dulu. Wakaz zakati, dan seperti zakat juga, kulu oleh tiap-tiap wajibin yang wajib. Kan nazri, seperti nazar. Tak boleh ke? Saya nak bayar nazar kepada Rasulullah. Tak boleh. Nak kepada keluarga Rasulullah, Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib, tak boleh ke? Tu. Tak boleh. Kenapa? Dia dihubungkan dengan zakat. Nazar wajib tak? Nazar wajib tak nazar? Nazar wajib. Nah, zakat wajib tak? Wajib. Tak boleh. Wal kafarati, dan kafarah. Nah, bayar kafarah. Duit bayar kafarah nak bagi kepada keluarga Nabi, Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib. Boleh tak? Tak boleh. Nah, tak boleh. Habis itulah wakaz zakati kullu wajibin kan nadri wal kafarati. Wallahu a'lam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sadisah sidrah. Wal maqalatu sadisata asyarata, dan bermula maqalah yang ke-16 daripada mimbar bisulasiyi, daripada bab 33. An Abi Sulaiman Ad-Darani, diriwayatkan daripada Abi Sulaiman Ad-Darani. Tu Abu Sulaiman Ad-Darani, ada satu perkataan dia. Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani kata likulli syai'in alam, tiap-tiap sesuatu tu ada alamat. Nah, tiap-tiap sesuatu tu ada tanda. Tanda Tuhan ada mana? Mana tanda Tuhan ada? Ala. Nah, wa alamatul khizlan, dan bermula tanda orang yang Allah Taala tak bagi taufik. Khizlan ni mana? Khalqul qudrati fil abdi alal ma'siyah aw ala ma la ya'ni. Tuhan bagi kepada hamba tu gagah nak buat kerja maksiat atau benda hak tak ada faedah pada agama dia. Itu dia panggil khizlan. Lawannya ialah taufik. Kalau nak mengaji, nak berzikir, nak baca Quran, lembek lalu, malah hangit, malah pahit. Nah, kalau buka orang panggil game PlayStation tu, nampak tak? Tu Naufal, Yunus, Akmal, siapa lagi ada tu? Irfan. Gagah saya lah.
Tu orang panggil khizlan. Wa alamatul khizlan, tanda Allah Ta'ala bagi khizlan pada seorang manusia tu tarkul buka, tinggal menangisi dosa-dosa dia. Itu. Tanda dia tu khizlan tu. Kalau ingat ke dosa dia tak menangis, tanda dia tu khizlan. Itu kata Abu Sulaiman Ad-Darani. Tapi sini bukan nak cerita perkataan itulah. Kata lain. Anak Abi Sulaiman Ad-Darani diriwayatkan daripada Abu Sulaiman Ad-Darani. Nama hak sebenar dia dalam IC kat pengenalan surat beranaknya Abdurrahman bin Atiyah. Abdurrahman anak laki-laki bagi Atiyah radhiyallahu anhu, meredalah oleh Allah Taala daripada Abdurrahman bin Atiyah atau Abi Sulaiman Ad-Darani. Kata daron tu di mana kah dia? Wadaronu, dan bermula daron. Daron tu qaryatun, ialah satu kampung min qura, daripada beberapa buah kampung di Dimashqi, di negeri Damsyik, di Syria lah. Dimashqi itu mana Damsyik, di Syria. Jadi Imam Abu Sulaiman Ad-Darani ni orang Syria, orang Damsyik. Satu kampungnya nama Daron. Maka sebab tu digelarkan dia Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman yang dibangsakan kampung Daron. Mati bila ke Imam Abu Sulaiman Ad-Darani? Mati wafatlah ia sanata khamsa'asyarata wa mi'ataini, pada tahun 215 Hijrah. Itu masih daripada kumpulan salaf. Ni kata orang salaf ni, kata salaf ni kembali pada salaf Muhammad bin Abdul Wahhab. Kok mana salaf? Beratus tahun dah jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahawasanya telah berkatalah Abu Sulaiman Ad-Darani. Dia kata tu di mana? Fil munajati, dalam munajat dia. Barangkalinya anak murid dia kok dengar ni. Sebab bila munajat ni artinya dia duduk bercakap-cakap dengan Allah Taala, faham tak? Bersunyi sepi dengan Allah Taala, berkhulwah dengan Allah Taala. Tak ada orang lain selain dia. Barangkalinya anak murid dia dia orang panggil curi-curi dengar. Lepas tu catat tulis gapo munajat tok guru dia, Sidi Abu Sulaiman Ad-Darani. Annahu qala fil munajati ma'allahi ta'ala lah, bahwasanya berkata ia Abu Sulaiman Ad-Darani dalam munajatnya serta Allah. Apa dia kata? Dia kata ni bukan macam munajat kita wak CD rakame buh jual itu ni. Tu bukan. Orang ni munajat tu tak tahu apa munajat ni. Zikir munajat. Munajat ni orang duduk bercakap-cakap dengan Allah Taala, bersunyi sepi dengan Allah Taala. Luah jiwa dia dengan Allah Taala. Dia kata mana? Ilahi, Tuhanku, la in talabtani bi zambi, jikalau menuntutilah engkau akan daku dengan dosaku, kalau mu tutup akan daku, mu menuntuti akan daku dengan dosaku, ya pasti dah aku akan buat dosa karena aku manusia. Kalau mu tutup aku dengan dosaku, la atlubannaka bi afwika, pasti aku akan menuntut akan dikau wahai Tuhan dengan kemaafan engkau. Sebab apa begitu? Kata Syekh Nawawi Banten, li'anna maghfirataka, kerana bahawasanya keampunan engkau wahai Allah, ausa'u, terlebih luas, min zunubi, daripada segala dosa-dosaku. Keampunan Allah Ta'ala lebih luas. Kita kata umur kita ni berapa? Kita kata 70 tahun umur kita ni, start daripada akhir balik sampai mampu umur 70 buat dosa siap sama. Keampunan Tuhan ada hingga tak? Ada sakat tak? Setakat umur 70 tidak terbatas. Luah keampunan Allah Ta'ala. Tu. Maka kerana tu kalau kita jatuh buat dosa sekali, jangan cepat putus asa. Tu taubat dengan Allah Ta'ala, minta ampun. Tu jangan malah dah aku taubat pun berdosa juga. Baik aku neraka lah mu kalau duk main lagu tu. Jangan, kerana keampunan Allah Ta'ala luah. Li'anna maghfirataka, kerana bahawasanya keampunan engkau ya ilahi wahai Tuhanku, ausa'u min zunubi, terlebih luah daripada dosaku. Dosaku setakat mananya? Kalau umur aku 40, penuh umur 40 tu berdosa, maka keampunanmu tak ada batas.
Anak. Tak ada setakat 100 ke, tak ada batas. Keampunan Allah Taala luah. Itu tengok. Wala in talabtani bi bukhli. Dan jikalau menuntutilah engkau akan daku dengan kebakhilanku. Bakhil sini dengan makna bimana'il wajibi. Apa? Tidak mengerjakan benda yang wajib. Kalau mu tutup aku dengan sebab aku ni malah wak hijah wajib. Au mana isaili, atau tegah daripada orang yang meminta-minta, mimma fuddila, daripada barang yang lebih indi di sisi aku. Tu sebab aku bakhil kan contoh. Bakhil ni dua makna lah, sama ada malah semaya, malah puasa, malah wak hijah wajib, ataupun kedekut hangit. Kita tu bakhil tu kedekut hangit lah. Itu ni. Orang minta sedekah ke apa? Bahasa bui duit aku, pitih aku, ikut aku, kau. Tu. Itu. Kita ni kalau nak kita disayangi oleh orang, kita jangan jadi bakhil. Cuba kita tengok. Banyak orang-orang yang apabila dia mati, ramai orang pergi kubur dia tu, kebanyakannya orang yang tidak bakhil. Walaupun dia bukan ulama sekalipun. Contohnya seniman agung, Piramli. Itu anak murid Syekh Abdullah Fahim tu. Walaupun orang panggil dia tu susah masa bagaimana sekalipun, tetap dia tu baik, sedekah tak kira agama apa. Sampai masa dia mati tu orang Cina keliling India ni pun nangis. Orang tanya apa nangis mu Cina India ni tu ni. Dia kata Piramli ni orang baik, orang dermawan. Kenapalah Tuhan sudah ambil sama dia. Tu menangis. Kenapa? Saya kepada orang yang sakhi, orang yang dermawan. Macam juga Pak Yus tu. Penuh orang pergi kubur dia. Pelawak je, bukan orang panggil Tok Guru, Tok Lebah dah. Tu. Wala in talabtani bi bukhli. Dan jika menuntutilah oleh engkau akan daku dengan sebab bakhilku, kedekut aku. Kedekut dengan mana aku malah wak benda wajib ke, ataupun kedekut dengan mana aku tak wis sedekah ke? La atlubannaka bisakhaika. La atlubannaka, pasti aku menuntuti akan dikau wahai Allah, bisakhaika, dengan kepemurahan engkau, dengan sifat kemurahan engkau. Tu ai bikaramika, dengan sifat kemuliaan kemurahan engkau. Kita duduk deraka ke Tuhan banyak mana pun Tuhan wak baik tak kira. Tengok hak kafir, hak wak hijau dosa tu sihat dah. Sihat. Tu Tuhan wi makan sihat molek tak ada apa. Padahal demo tu tak semaya bel, tak puasa roh, tetap juga Tuhan tu sakhi, Tuhan tu pemurah. Murah sungguh, barah Tuhan, wi habis, wi. Tu. Walain adkhaltanin nara, dan jikalau memasuklah engkau akan daku akan api neraka. Walain adkhaltani an-nara, dan jikalau memasuklah oleh engkau akan daku pada api neraka, kalau memasukkan aku dalam api neraka, la akhbartu, pasti aku akan memberitahu. La akhbartu, pasti mengkhabarlah olehku ahlan nari, akan penduduk neraka, bi anni, dengan bahawasanya aku uhibbuka, aku ni I love you kamu. Itu. Tu aku cinta pada engkau wahai Allah. Ni orang panggil tinggi ni. Tu. Mari Pak Wahabi tak faham. Maksud dengan aku pun cinta ke Tuhan juga. Itu ni. Ni orang panggil, orang hak cakap lagu ni orang hak sampai di maqam mahabbah. Makam kasih, makam cinta. Tak kira sang kekasih buat apa pun saya sama. Gitu. Tu akhir kalau mu jatuh cinta lagi mu tahulah. Kasihmu berak pun bau, ketuk pun bau, wangi berak pun sedap. Ikutlah. Tonye ke lagu mana ke busuk bangas lagu mana sedap. Wangi. Ni. Kasih kan? Ya kena lagu mana pun suka sama sebab kasih. Sama orang yang duduk di makam mahabbah dengan Allah Ta'ala, walau bagaimana pun Allah Ta'ala buat kepada dia, tetaplah dia tu I love you pada Allah Ta'ala. Tu dia kasih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu.
Tinggilah kita ni tak sabarlah tahap ni. Kita orang awal ni jadi terbengong pula kepala otak kita. Kalau Tuhan sumbat aku yang dengan aku nak ayat kau dalam dengan aku kasih Tuhan. Aku mana aku tu nak marah ada lah. Ada. Masuk aku yang dengan aku panas garing gapo gitu gini. Tapi dak. Bagi ahli mahabbah, ahlillah, orang kasih pada Allah Taala duduk tergelar dalam lautan cinta kasih pada Allah Taala, maka bagaimana sangka kasih buat pada dia hatta humbai masuk neraka pun la akhbartu ahlan nari, pasti mengkhabar olehku akan penduduk neraka bi anni dengan bahawasanya aku uhibbuka, aku cinta akan dikau wahai Allah. Ini munajat dia dengan Allah. Ini tak ada dia rakai buat video CD ke apa untuk jual ke khalayak umum orang ramai untuk dengar ada. Itu hanya untuk dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Habis itu. Wal maqalatu sabi'ata asyarata qila as'adun nasi man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yadi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah. Aduh.